Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya nak berkongsi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini hadis yang panjang. Kalau kita nak bicarakan pada dalam satu episod mengambil masa. Tetapi insya-Allah saya akan kongsi dan saya akan kupas dalam beberapa episod mengenai hadis ini. Mudah-mudahan hadis ini dapat memberi kita pengajaran, pengetahuan tentang kehidupan ini, tentang agama dan seumpama dengannya. Hadis daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, saya baca hadisnya daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarallahu 'alayhi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmul junnah was sadaqatu tudfi'u al-qati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar was salatu ar-rajul fi jawfil layl. Qala thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في نار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Hadis ini daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz bin Jabal ni siapa dia? Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sahabat-sahabat Nabi ini mempunyai berbagai-bagai latar belakang. Ada sahabat yang pandai dalam perang. Ada sahabat pandai dalam strategi perang. Ada sahabat yang pandai berniaga, pandai businessman. Sebagai businessman, ada sahabat ada karismatik dalam kepimpinan. Berbagai-bagai sahabat. Ada sahabat yang pandai tafsir. Ada sahabat yang kuat ingatannya. Ada sahabat kuat hafalan Qurannya. Berbagai-bagai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Antara keistimewaan Mu'adz bin Jabal adalah dia adalah alim di dalam hukum hakam syarak. Di dalam hukum-hukum hakam fiqh. Maka itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya a'lamun nasi bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Orang yang paling alim, yang paling mengetahui tentang halal dan haram, iaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Mu'adz bin Jabal, oleh sebab itulah dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman mengajar penduduk Yaman tentang Islam, tentang agama Allah Azza wa Jalla. Dan Mu'adz bin Jabal, sahabat yang hebat ini, sahabat yang besar ini, telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, khabarkanlah kepadaku mengenai amalan-amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan boleh menjauhkan aku daripada neraka Allah Azza wa Jal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala laqad sa'alta an azim wa innahu layasirun ala man yassarallahu alaihi. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal bait. Seperti mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, khabarkanlah kepadaku, beritahu kepadaku mengenai amalan-amalan yang dapat masukkan aku ke dalam syurga dan dapat menjauhkan aku daripada neraka Allah Azza wa Jal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respon terhadap soalan Mu'adz. Maka apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, laqad sa'alta an azim. Sesungguhnya engkau bertanya tentang persoalan yang besar, persoalan yang agung. Persoalan yang sangat besar, sangat penting. Wa innahu layasirun ala man yassarallahu alaihi. Sesungguhnya ia mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya kupas lebih daripada ini, maka saya nak respon apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap soalan Mu'adz. Pertamanya, Mu'adz telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persoalan yang sangat penting, menggambarkan para sahabat ini fikiran mereka bukan hanya terbatas dalam kehidupan di dunia, tetapi dia merentasi kehidupan akhirat. Mereka fikir benda yang besar-besar. Mereka tak tanya Nabi tentang macam mana nak untung menega, macam mana nak jadi kaya raya, macam mana nak urus keluarga, macam mana nak... Dia tak tanya soalan-soalan yang macam tu. Bukan salah untuk kita tanya tentang soalan yang macam tu. Tetapi para sahabat ini, jiwa mereka jiwa yang besar. Mereka pikiran yang besar. Mereka fikir apa yang merentasi kehidupan akhirat. Maka oleh sebab itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, seperti Mu'adz ini, telah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soalan yang besar. Apa soalan Mu'adz? Wahai Rasulullah, bagi tahu kepada aku tentang amalan-amalan yang dapat masukkan aku ke dalam syurga dan dapat menjauhkan aku daripada neraka. Kita tahu bahawasanya dalam kehidupan kita ini macam-macam orang ada. Berbagai-bagai latar belakang kita ada. Berbagai cita-cita yang dikejar oleh manusia. Ramai orang nak berjaya, nak jadi macam-macam dalam kehidupan ini. Tetapi kejayaan yang sebenar adalah kejayaan di mana seseorang itu selamat daripada neraka Allah Azza wa Jal. Kalau orang itu pandai cakap agama, pandai bahas tentang agama, orang ada nama di atas muka bumi ni, terkenal, banyak ilmu, kaya raya, orang puji, orang hormat kita di atas muka bumi ini. Kalau apa sahaja yang kita buat, kehebatan yang ada pada diri kita, sekiranya itu tidak dapat menyelamatkan kita daripada neraka Allah, maka itu sia-sia. Itu adalah sia-sia. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita di atas muka bumi ini macam-macam latar belakang seseorang. Ada orang jadi engineer, ada orang jadi doktor, ada jadi pensyarah, ada jadi pelajar, ada jadi penyapu sampah, ada jadi kontraktor. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Berbagai-bagai latar yang Allah jadikan pada diri manusia. Tetapi kesimpulannya hanyalah satu, iaitu mati. Hebat mana pun dia, latar belakang berbeza, macam-macam orang ada kat atas muka bumi ni, tetapi kesimpulannya satu sahaja, iaitu mati. Kesimpulannya mati. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata kullu nafsin
dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap manusia pada hari kiamat nanti akan dihitung di atas apa yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Akan dihisap satu persatu amalan dia. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang selamat daripada neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia berjaya. Orang yang selamat daripada neraka masuk ke dalam syurga, faqad faz, itulah kejayaan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan hanya tipu daya sahaja. Maka sebab itulah sahabat-sahabat Nabi tanya soalan yang hebat ini. Apa yang dapat menyelamatkan aku daripada syurga? Apakah amalan, wahai Rasulullah, yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan dapat menyelamat aku daripada neraka Allah Azza wa Jal? Maka Nabi SAW kata kepada Mu'adh, laqad sa'alta an azim, sesungguhnya engkau tanya satu persoalan yang besar, satu soalan yang agung. Kerana ia merentasi kehidupan di dunia ini. Kemudian Nabi SAW menyambung, wa innahu la yasirun ala may yassarallahu alaih. Sesungguhnya ia adalah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Sebenarnya maksud hadis ni adalah setiap seseorang yang nak lakukan ketaatan, seseorang yang nak buat benda-benda yang baik, sebenarnya ia bukan daripada kehebatan diri seseorang, tetapi ia adalah kurniaan rahmat Allah kepadanya. Ada orang yang dapat buat kebaikan, banyak kebaikan, suka sedekah, suka solat, ada yang pandai, banyak puasa, banyak buat amalan-amalan kebajikan. Tetapi semua itu bukan dengan kehebatan dirinya, tetapi ia adalah kurniaan Allah, rahmat Allah, kasihan belah Allah kepada dia. Maka ia dimudahkan oleh Allah untuk buat ketaatan, untuk dijauhkan daripada kemungkaran. Itu satu benda yang Allah mudahkan kepada kita. Sebab itulah di dalam perbahasan akidah disebut sebagai hidayatut taufiq. Kita tahu hidayah ini ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad ni adalah seseorang itu dia dapat daripada dia tak tahu, dia jadi tahu. Dia tak tahu, masa dia lahir dia tak tahu solat ni wajib, tapi apabila dia masuk sekolah, masuk tadika, dia belajar agama, mak ayah dia ajar, maka dia tahu solat tu wajib. Itu satu. Dia tahu judi, arak haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu taala. Dia tahu. Maka dia dapat ilmu. Daripada dia tak tahu, dia jadi tahu. Itu adalah hidayatul irsyad. Mudah untuk saya simpulkan. Tetapi hidayatul taufiq, satu hidayah yang lain, satu lapisan yang lain. Seseorang yang tahu, belum tentu dia dapat buat, belum tentu dia kuat untuk melakukannya. Solat wajib ni semua orang tahu, tetapi ada di kalangan orang Islam yang tinggal solat. Ada tinggal solat, bukan kerana mereka tak tahu, tetapi mungkin mereka rasa berat bagi mereka untuk melakukan dia. Mereka rasa sukar untuk mereka melakukan solat, mendirikan solat. Betapa banyak orang Islam yang tahu arak haram, judi haram, tapi berapa banyak orang Islam yang judi, arak, minum arak. Bukan kerana mereka tak tahu, mereka ada hidayatul irsyad, tetapi mereka tak dapat hidayatul taufiq. Sebab itu kita sentiasa disuruh untuk kita minta hidayatul taufiq. Di dalam salat kita akan sebut dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksud tunjukkan kami jalan yang lurus bukan maksudnya kita tak tahu jalan Islam ni jalan yang lurus. Sebab itu ada orang yang kritik, ada orang-orang bukan Islam kritik orang Islam kerana mereka seakan-akan tak confident dengan solat, tak confident dengan agama mereka. Sebab itu dalam semayang minta jalan yang lurus, maksudnya dia tak confident agama yang lurus. Maksudnya bukan demikian. Hidayah ini berlapis-lapis, dan kita mohon bukan setakat minta Allah tunjuk jalan yang lurus, tetapi minta juga supaya Allah bimbing kita untuk mengikut jalan yang lurus. Maka sebab itu kita minta ihdinas siratal mustaqim, supaya kita dapat ringan, Allah mudahkan kita, Allah ringankan kita untuk melakukan kebaikan, dan Allah ringankan kita untuk meninggalkan kemungkaran.
maka inilah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa innahu layasirun ala may yassarallahu alaihi, sesungguhnya ia adalah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setakat ini saja daripada saya, dan kita akan sambung hadis ini pada episod-episod yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.